A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuh balagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yadhunna illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi wa man iktada biqudwatihi wa man istahada bijihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasamu bi kitabillah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wa dakhil wajhillah maghdatihi wa qurbihi wa thawabihi amin Allahumma amin. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada tanggal yang ke-19 daripada bulan Zulkaidah 1441 Hijriah bersamaan 11 hari bulan Julai 2020. Sekali lagi Allah beri kita kesempatan, kelapangan berada pada pagi Sabtu yang diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan setelah mana kita telah tidak bertemu sekian lama, sejak daripada kuliah kita yang terakhir 14 hari bulan 3 2020. Jadi bulan 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4 bulan kurang 5 hari. Maksudnya 4 bulan kurang 5 hari. Sikit lagi 4 bulan lah kita tak bertemu. Dan Alhamdulillah kita dapat mengadakan kuliah kita yang pertama pada hari ini. Dan ini semua adalah ketentuan daripada Allah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita, kecuali ia adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Jadi sebab itu apa sahaja yang berlaku bukan kerana ada pihak yang menghalang, bukan kerana kita tidak ada kekuatan untuk hadir, bukan kerana faktor-faktor yang lain, tapi semua itu adalah ketentuan daripada Allah. Apabila kita mengetahui dan meyakini bahawa itu semua daripada Allah, maka kita akan redha. Jadi ada yang kata pula, alah apalah Jabatan Agama tak bagi kuliah, kenapa begini-begini. Jadi kita kadang-kadang terlalu banyak komplain sehingga kita lupa dia tidak akan berlaku kecuali ia kehendak daripada Allah. Dan Alhamdulillah angka penularan COVID-19 ataupun jangkitan COVID-19 semakin menurun, tetapi itu bukan tanda kita telah selesai. Dan semalam pun kes tempatan menjadi 5, sedangkan 2 hari kosong. Tetapi semalam 5. Bayangkan kalau 5 itu dia ada berkelah ataupun dia ada perhimpunan ramai, maka dia akan jadi lebih besar dan lebih besar. Sebagaimana yang dulu berlaku, daripada 1 angka menjadi 2, 3 dan akhirnya angkanya menjadi 1000. Kenapa? Kerana tidak menjaga apa yang ditetapkan. Jadi kerana itu kita teruskan apa yang kita telah lakukan, walaupun rasa tak seronok, tak salam kan. Dah lah 4 bulan tak jumpa, tiba-tiba tak salam pula. Lebih kita bimbang kalau yang kita salam tu orang yang ada simptom ataupun ada jangkitan COVID-19. Kita tak tahu. Jadi kerana itulah bagi saya, teruskanlah apa yang telah disarankan oleh kerajaan. Maka semalam pun Datuk Nur Hisham, kita punya Ketua Pengarah Kesihatan, pun mengingatkan kembali kejayaan kita menurunkan angka kerana kejayaan kita yang lalu. Maksudnya kita patuk SOP daripada kerajaan. Jadi kita nak menang akan datang ni, kita kena juga patuh pada waktu sekarang. Tapi kalau kita dah bebas, saya tengok pun ramai dah macam tak ada apa-apa dah, semua buat selamba je. Jadi kita teruskan dengan membudayakan norma baharu. Nampak macam tak sempurna kita punya sembahyang sebab saf tak rapat. Tapi itulah ketentuan waktu ini. Mudah-mudahan nanti bila saf rapat, jangan ada pula yang rimas. Dah luas kan? Selama ni kalau sembahyangnya sempit-sempit, tiba-tiba luas seronok tuan-tuan. Ketika pada tahiyat akhir, sekali aku nak lunjuk kaki macam mana. Ketika mana nak takbir, Allah dulu tak begini.
Sekarang takbir Allah. Kenapa? Sebab luas punya seronok kan. Nanti kalau dah rapat balik, jangan pula tak seronok. Rasa tak selesa. Jadi kita meneruskan apa yang ada, dan semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pun imam membacakan 2 ayat daripada ayat yang rakaat pertama sehingga ayat pada rakaat yang kedua, menceritakan berkaitan dengan ahli syurga kan. Mulanya imam baca daripada surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritahu dan berikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kepada mereka akan mengalir sungai, akan berada padanya syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Dan kemudian imam pula membaca daripada surah At-Taubah ayat yang ke-72, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah telah janjikan kepada orang beriman di kalangan lelaki dan perempuan, kepada mereka akan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, sesungguhnya dia akan masuk ke dalamnya. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn, dan sesungguhnya mereka akan dapat tempat tinggal yang baik yang berada pada syurga Al-Adan ataupun Al-Adnin. Wa ridwanum minallahi akbar, ketahuilah syurga di sisi Allah itu sangat besar. Zalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat agung. Jadi kita yakin orang yang beriman pasti ada kejayaan. Kalau sekarang kita susah payah sembahyang kena jarak, nak masuk surau masjid kena daftar, kemudian kena cuci tangan, kemudian kalau nak solat Jumaat pun ikut giliran, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Nak masuk mall pasar raya pun kena beratur. Jadi susah tak? Susah. Kenapa? Untuk dapat kejayaan. Apa dia? Angka sifar jangkitan COVID-19. Kita nak semua tu, dan Malaysia hampir berjaya. Negara lain jauh lagi nak berjaya. Kenapa kita susah payah? Sebab nak dapat kemenangan. Itu bayangkan dunia kita boleh patuh. Kenapa Allah berikan cadangan dan Allah berikan saranan dengan saranan-saranan yang pelbagai. Untuk apa? Untuk dapat syurga daripada Allah. Tapi malangnya kita tak patuh pun. Sedangkan kalau kita kata saya tak boleh patuh dengan Allah sebab tak nampak syurga neraka, tak nampak dosa pahala. Tuan-tuan nampak ke COVID-19? Tak nampak. Yang susah payah tak nak salam kenapa? Nampak kat tangan ustaz tu tak ada COVID, baru tak salam. Ada nampak tuan-tuan? Mana nampak? Tak ada orang nampak pun kita ada. Tapi kenapa kita patuh? Sebab nak menang. Sebab tu kita patuh. Susah payah tulis nama. Apa tulis nama? Tak payah tulis nama lah. Tapi kenapa kita tulis nama? Sebab nak menang. Kenapa cuci tangan? Sebab nak menang. Kenapa pakai pelitup muka? Sebab nak menang. Jadi sebab nak menang ni kita sanggup buat apa pun. Susah payah tuan-tuan. Bab beratur ni bukan senang tau. Beratur, ni tahan sabar. Beratur panjang kan? Macam kita nak masuk Maidin lah. Masa mula-mula PKP masuk Maidin tu, ya Allah, beratur sampai ke bawah. Bukan daripada pintu masuk kat tingkat 1 tu sampai ke bawah beratur. Sabar tak? Sabar je. Sabar, relax je, sabar. Orang potong queue kita nak marah kan? Sabar. Kadang-kadang 1 jam pun dapat masuk. Pergi pasar, kalau saya kat Taman Universiti, pergi pasar nak raya, saya pergi besoknya raya, pergi 1 jam setengah baru boleh masuk. Pusing, melingkar kan? Ya Allah, saya kata tak ada kerja. Tapi kenapa kita sabar? Sebab nak menang kan? Sanggup tunggu tu, tunggu relax je kan. Ya Allah, tak ada kerja, pergi pasar 1 jam setengah. Kalau masak tu dah makan habis dah, kenyang. Tapi kenapa kita sanggup? Sebab nak menang, sanggup. Jadi kenapa kita nak menang pada syurga Allah, kita tak sanggup susah payah. Nampak ke COVID? Tak. Syurga pahala pun tak nampak. Jadi kalau kita boleh beriman dengan yang tak nampak, COVID-19, kenapa tak beriman dengan yang tak nampak? Dosa pahala. Jadi mudah-mudahanlah kita dapat mengambil sedikit iktibar daripada mukaddimah, setengah jam sahaja kuliah subuh. Jadi kalau ikut surat yang terbaru iaitu pada 10 Zulkaidah 2 Julai pun masih setengah jam. Tapi ada kuliah zuhur, ada kuliah tazkirah Jumaat dan lain-lain. Tidak melebihi setengah jam. Ni pun dah dekat 10 minit dah Ustaz. Jadi terus kepada kuliah kita iaitu sambungan daripada juzuk Amma pada surah yang ke-79 iaitu surah An-Nazi'at
pada ayat yang ke-8. Jadi hari ini kita membaca daripada ayat yang ke-8 sehingga kita selesai nantilah insya-Allah, dan saya akan membacakan dahulu, nanti insya-Allah di hujung daripada pengajian kita akan membaca balik apa yang kita telah sebutkan pada hari ini. Jadi kita sambung ayat yang ke-8 daripada surah An-Nazi'at, yang mana dalam permulaan surah An-Nazi'at ketika mana Allah menyebutkan wan-nazi'ati rawqan wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Ketika mana Allah bersumpah dengan wan-nazi'ati rawqa, iaitu kepada makhluk-makhluk yang mencabut apa yang mencabutkan dengan cara yang sekasar-kasarnya. Jadi Allah sebut dalam surah An-Nazi'at yang kita pernah baca dahulu tentang bagaimana malaikat maut mencabut nyawa dengan cabutan yang kasar. Dan kemudian ada juga malaikat maut yang mencabut dengan cabutan yang lembut, wan-nashitati nashta. Kita dah bahas panjang dah. Ada manusia yang dicabut kasar, ada manusia yang dicabut lembut. Jadi kita pastinya nak dicabut lembut nyawa oleh malakul maut, kan. Kita kalau orang buat rawatan pun kita kalau boleh biar lembut, kan. Tuan-tuan mungkin ada kalangan tuan-tuan yang pernah buat swab test. Yang pernah buat lah, tapi bukan mesti positif. Buat kan, masuk apa benda tu kan dalam hidung, masuk sedalam-dalamnya. Cuba kalau dia ambil batang tu, dia jolok, pum, gitu. Tuan-tuan rasa apa? Kita akan pukul nafas tu. Apa kasar, kena lembut je masuk. Lembut tu. Tapi walaupun sakit tak sakit tak? Sakit, rasa tak rasa tak? Rasa, tapi kan lain lembut. Bayangkan cabut nyawa. Memang betul cabut nyawa tetap sakit, tapi dia berbeza dengan kasar dan lembut. Itu perbezaan. Dan kemudian Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang lain, dan kemudian kita berhenti pada 4 bulan sudah. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7, yauma tarjufu rajifah tasba'u harajifah, pada masa berlakunya tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan alam sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk selain dari yang dikecualikan. Tiupan sangkakala semua habis. Dan kenapa ada disebutkan kecuali yang dikecualikan adalah di antaranya malaikat peniup sangkakala lah, sebab dia tiup dulu, dia tak mati dulu. Tetapi selepas daripada itu semua akan mati. Jadi pada hari Allah tiupkan sangkakala, maka pada ketika itu semua akan mati. Dan berlaku selepas daripada itu tasba'u harajifah, lepas daripada tiupan yang pertama diikuti dengan tiupan yang kedua, dan ketika itu bangkitlah manusia daripada kuburnya masing-masing. Jadi dah mati, bangkit. Yang kita kena yakin, kita bukan mati sekadar mati, tapi mati kita untuk dibangkitkan oleh Allah. Mati kita untuk Allah nilai kita ini orang baik ataupun tidak baik, kan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menilai di antara kalian siapakah yang sebaik-baik amalnya. Apabila Allah kata untuk menilai, sekarang ni penilaian. Bila dia punya jawapan, dia punya keputusan, nanti ketika mana Allah bangkitkan pada sangkakala yang kedua. Sekarang ni masih Allah nilai. Kita masih punya masa. Walaupun kita di hujung usia, masih punya masa. Baiknya Allah di hujung usia sempat bertaubat, Allah boleh terima dan Allah boleh masukkan dalam syurga. Ini baiknya Allah. Berbeza dengan kita belajar kat sekolah. Belajar last minute, hari ni belajar, esok periksa. Boleh lulus ke? Hampir tidak boleh lulus kalau sepanjang kelasnya dia main. Takkan tiba-tiba hari ni belajar, esok periksa lulus. Mustahil. Kecuali dia dah memang belajar lah, cuma akhirnya dia buat lebih baik. Tapi kalau memang tak pernah belajar, buku tak pernah buka, cikgu punya kelas tak pernah datang, tiba-tiba esok periksa hari ni baca, boleh lulus? Tak. Tapi baiknya Allah, esok nak mati, hari ni dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Ini baiknya Allah. Nak kata betul kita nak sebaik sepanjang hayat sebab kita tak tahu bila kita mati. Tapi
kita minta supaya kita sempat bertaubat sebelum daripada kematian. Wa taubatan qabla al-maut. Kita kan selalu doa, ya Allah, aku minta taubat sebelum kematian. Jadi kalau sempat bertaubat, maka kita dapat nilaian yang baik daripada Allah. Sekarang sedang Allah nilai. Buatlah baik-baik sebab kita masih belum dapat tiupan yang pertama, sama ada tiupan sangkakala matikan semua ataupun malaikat maut datang cabut. Dia sama ada kita menunggu sangkakala ataupun tak sempat tunggu. Kebanyakan kita tak sempat tunggu. Belum tiup sangkakala mati dah. Kan? Belum tiup ni, baru Allah hantar Covid ni, kecil je. Tak nampak pun, mati dah manusia. Senang-senang mati. Dan dah lebih 3 juta daripada rakyat dunia yang telah dijangkiti COVID-19. Dah hampir 1 juta yang telah meninggal. 1 juta lebih tak salah saya yang telah meninggal. Maksudnya ramai Allah bagi, bukan sangkakala ni. Ni sekadar COVID tapi habis. Ramai dah telah meninggal. Jadi apatah lagi kalau Allah bagikan COVID. Selepas daripada Allah bangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua, maka kita sambung ayat yang ke-8. Allah menyebutkan qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Hati manusia pada hari itu berdebar-debar ketakutan. Jadi ketika mana Allah meniupkan sangkakala yang kedua, apa jadi pada hati manusia? Maka ketika itu akan berdebar-debar, iaitu hatinya orang kafir pada hari tersebut khaifah, dia akan menggeletar ketakutan, wajilatun muttaribah, dan kemudian pada ketika itu dia seakan-akan memukul-mukul akan hatinya. Jadi debar, kan, macam orang yang tak pernah belajar masuk periksa, kan, dia akan berdebar-debar apa akan jadi dalam peperiksaannya. Ataupun orang yang memang dia dah jawab soalan, keluar keputusan, nak ambil pun macam tak nak lah pergi. Buat apa pergi ambil, kan? Orang lain semua excited, perasaan gembira, teruja nak pergi ambil. Dia relax je. Kalau boleh tak nak pergi ambil pun, takut mak ajak pergi sekolah nak ambil keputusan, dia kata tak payahlah mak. Masa itulah pura-pura demam, kan. Itu orang yang periksa. Inikah lagi orang yang dihadapkan di hadapan Allah. Ketika itu dia tahu dah apa akan jadi pada dirinya. Setiap manusia dia boleh tahu sebab apa amalan yang dia buat. Maka pada ketika itu qulubun wajifah, hatinya akan gemetar, berdebar-debar. Absaruha khashi'ah, pemandangannya tunduk gerun ketakutan. Ai absaru ashabiha dhalilan hakira. Ketika itu mata ataupun penglihatan yang punyai hati yang tadi akan rasa terhina, rasa hiba ataupun rasa tidak mampu untuk memandang apa yang berada di hadapan. Mimma ayyanat minal ahwal, dalam keadaan pada ketika itu keadaannya seakan-akan porak-poranda. Nampak muka-muka orang yang jahat. Allahu akbar. Belum Allah nilai, wajahnya dah kelihatan ketakutan, gigil. Ketika itu, ya Allah, macam orang yang, kalau kita kata orang yang dia rasuk hantu, orang yang kesakitan, itu lebih teruk berbanding tu. Tak boleh nak bayang dah macam mana muka dia. Tunduk, tak mampu nak pandang dah. Nak pandang malaikat tak boleh, nak pandang sesama kawan-kawan pun tak boleh. Dah tak ada nak cari kawan dah. Ketika itu tunduk ketakutan dengan harapan Allah akan ampunkan ketakutan. Dan apa yang dia akan sebut, yaqulu a inna lamagduduna fil hafirah. Mereka yang ingkar berkata, sesungguhnya kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu. Maka timbul persoalan kepada mereka dengan persoalan yang begitu, iaitu setelah mana mereka melakukan kejahatan di dunia, maka satu persoalan yang Allah timbulkan buat mereka, istihza'an wastib'adan lil ba's. Ketika itu mereka dulu menghina dan mereka dulu menyangka jauhnya hari pembalasan. Maka mereka akan berkata, anuraddu ba'dal maut fanusiru ahya ba'da fana'ina fanarji'u kama kunna awwala marrah. Adakah kita akan dibangkitkan selepas kematian ataupun dikembalikan hidup setelah mana kita datang di sini dan dibalikkan kita semula sebagaimana kali yang pertama. Jadi mula dia
timbul persoalan sesama dia. Kan? Boleh balik semula ke? Kalau ambil SPM tak dapat kredit bahasa Melayu dan subjek-subjek yang asas, boleh ambil paper Julai. Kan? Boleh ambil boleh repeat balik ke? Kan ada orang dah umur 40 tahun pun ambil SPM. Ada yang umur 50 pun ambil SPM sebab apa? Nak dapat kelayakan kerja. Boleh repeat ke? Kalau yang ni boleh ulang ke? Hidup semula? Mereka tertanya-tanya. Rasa-rasa boleh balik tak hidup semula? Berkata Imam Al-Qurtubi, "Idza qila lahum innakum tab'atsuna," ketika mana dikatakan kepada mereka sesungguhnya kalian akan dibangkitkan, mereka pun ketika itu akan menjawab dengan mengingkari dan merasakan pelik, an raddu ba'da mautina ila awwalil adakah kita akan dibangkitkan setelah mana kematian sebagaimana urusan kita yang pertama, fa na'udu ahya kama kunna qabla al-maut, maka kita akan hidup balik sebagaimana kita sebelum daripada kematian. Jadi kan macam apabila Rasulullah sebut berkaitan dengan kebangkitan, mereka akan olok-olok kalau lepas mati bangkit hidup balik untuk dinilai amal, maka lepas daripada bangkit tu boleh mati balik hidup macam biasa duduk kat dunia. Kan dia olok-olok lah. Jadi kalau boleh bangkit, boleh balik semula lah macam dulu kat dunia. Jadi maksudnya boleh ulang semula apa yang kita dah buat salah, ataupun boleh patah balik untuk kita qada ataupun tebus balik apa yang kita telah lakukan kesilapan. Jadi mereka mengolok-olokkan apa yang Rasulullah sebut tentang hari kebangkitan melalui firman daripada Allah. Berkata masyarakat Arab, dia kata wal Arab taqul rajulun fulan fi hafiratihi ay raja'a haitsu ja'. Jadi ada pepatah Arab disebut telah kembali fulan daripada tempat penyembunyiannya sebagaimana ia datang. Jadi seakan-akan macam mereka olok-olokkan tu, dia kata gitu kan. Laki yang hilang boleh patah balik, maka orang yang mati boleh hidup balik. Kalau boleh hidup balik, maka dia boleh balik semula kat dunia. Jadi dia memperolok-olokkan. Ini orang yang tidak percaya hari kebangkitan. Sebab ada di kalangan golongan-golongan cenderia kawan, di kalangan orang kafir ataupun orang yang berfahaman tidak ada hari kebangkitan. Tak ada. Sebab itu kalau para saintifik barat ataupun mereka yang pakar ilmu sains, dia bukan tak tahu dunia akan hancur. Mereka semua tahu mengikut daripada jangkaannya bila dunia akan tamat. Kan dengan tengok kemusnahan yang berlaku, dengan pencemaran yang ada, dengan jangkitan kuman dan lain-lain ini. Jadi semua ni adalah ke arah pemusnahan alam. Alam akan musnah tak? Musnah. Dulunya cantik, sekarang ni habis. Macam-macam kerosakan yang dibuat oleh tangan manusia. Mereka mengetahui pasti satu masa akan hancur. Tapi hujung daripada kehancuran apa? Gelap, dia kata. Hujungnya gelap. Apa dia? Semua cakrawala hancur, gelap. Lepas gelap apa? Gelap habis. Itu takat tu je fikiran dia. Tapi fikiran orang Islam dia bukan takat tu. Lepas gelap dia ada bangkit. Bila ada bangkit, sebab itu kita nak buat baik. Itu bezanya orang Islam. Kalau orang yang dia tidak beriman dengan hari kebangkitan, dia akan buat sewenang-wenang apa yang dekat dunia. Dia nak buat apa? Buatlah. Kenapa? Sebab dia tahu lepas mati habis. Itu yang dikatakan hidup hanya sekali. Kita kena sungguh-sungguh ni, hidup hanya sekali. Tak. Kita punya akidah, kita selalu baca dalam doa lepas daripada solat, saya yakin hampir semua orang tak pernah tinggal doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan berikan kebaikan buat kami buat kehidupan di akhirat. Kita baca tiap-tiap kali lepas solat. Kita baca ni maksudnya lepas dunia, akhirat. Kita yakin lepas ada hidup kat dunia, kita minta baik kat dunia, minta baik. Tapi lanjutan daripada kebaikan dunia tak cukup. Kita minta juga kebaikan di akhirat. Maksudnya ada yang lebih akhir, iaitu di sana. Jadi yakin. Tapi orang yang tak beriman, dia tak yakin. Bila dia akan yakin? Ketika mana berada di hadapan Allah. Allah bangkit, masa tu baru tergeliat. Kan ada yang mengesot bangun daripada kubur. Sebab apa? Takut. Ada yang berpusu-pusu datang. Kenapa pusu? Sebab tak sabar. Macam saya sebut tadi, pelajar yang dah jawab periksa baik, belajar bagus, dia nak pergi ambil keputusan tu, pakaian pun smart kan, pakai baju sekolah cantik,
nak pergi tu, cepat layah, lambat sangat ni. Sebab apa? Dia dah yakin bahawa dia akan lulus, dia akan cemerlang. Sebab itu orang yang begini kadang-kadang kalau dia dapat tiba-tiba 9A 1B, nangis. Kenapa nangis? Ada B, nangis lah. Sedangkan dia yakin 10A, tiba-tiba 1B. Orang lain C, D, E, lag je. Yang dia ada B, boleh nangis. Ayah pun kata pujuk, sabarlah, kan dah usaha, okeylah 1B, nangis. Sebab apa? Yakin 10A. Hantar saya makan dekat lembaga peperiksaan, semak-semak rupanya memang A, tersilap. Sebab apa? Keyakinan. Ini orang kita panggil orang yakin. Orang yakin ni, kenapa dia sanggup untuk disemak? Sebab dia yakin dia boleh A. Jadi orang yang yakin bangkit daripada kubur ni kan busu-busu, lari. Orang lain menuju ke padang mahsyar perlahan, mengesok dia laju. Kenapa? Tak sabar. Sebab apa? Ni mesti dapat syurga ni, dan mesti Allah nilai dengan baik ni. Akhirnya mereka bangkit dengan baik. Tapi mereka yang menafikan hari kebangkitan, bangkitnya pun lemah, ketakutan. Lebih elok tak payah bangkit, dia kata. Kita dah baca pada ayat surah An-Naba. Kan dia kata, ya laitani kuntu turaba wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang yang kafir atau yang ingkar pada Allah, alangkah celakanya kami, lebih baik dulu kami jadi tanah je. Kenapa dia kata begitu? Sebab tiba-tiba lepas mati masuk dalam tanah, bangkit pula. Lebih baik tak payah bangkit jadi tanah terus. Kenapa? Sebab nak diazab oleh Allah. Belum diazab, baru bangkit dah rasa begitu. Ini hebatnya dan dahsyatnya hari kiamat. Aidza kunna idhaman nahirah. Jadi dia kata, adakah kita akan dikembalikan hidup di dunia? Aidza kunna idhaman nahirah, bolehkah dihidupkan semula sesudah kita menjadi tulang yang reput? Jadi ini persoalan yang mereka lontarkan. Adakah kita akan menjadi semula setelah mana kita menjadi tulang yang reput, dan kita akan dibangkitkan dengan bangkitan yang baru? Kan semua manusia masuk dalam kubur, tulangnya semakin mereput. Tak payah cerita manusia yang masuk dalam kubur. Kan orang yang usianya dah lanjut pun kadang-kadang tulangnya makin reput. Kan kadang-kadang jatuh bilik air, nak baik tak macam orang muda. Dulu zaman-zaman muda kan macam-macam jatuh dah. Tunggang terbalik, main bola, macam-macam kena sepak lah, golek-golek lah, patah juga tulang. Tapi cepat baik, muda lagi. Tapi kalau dah tua kan reput. Jadi kalau nak baik tu, sampai kata pak cik kena makan, kena minum susu lebih kata. Sebab apa? Supaya bina balik tulang. Itu pun tak bina-bina juga. Sebab apa? Sebab dah reput. Itu baru cerita dekat tengah hidup, tuan-tuan. Tengah hidup dia reputnya pun taklah reput macam dalam kubur di bawah tanah. Sebab apa? Sebab masa tu tak guna dah. Dan tak ada udara, duduk di bawah tanah. Dan ada makhluk-makhluk yang lain akan bersama-sama dalam liang lahat. Masa itulah dia akan makan, dia buat macam-macam lah. Jadi lagi mereput. Jadi dah mereput, memang semua tahu mereput. Takkan tulang yang dah reput boleh bangkit? Ini persoalan orang kafir. Tak akan boleh bangkit sebab dah reput. Ini persoalan. Kemudian dikatakan, qalu tilka idzan qarratun khasirah. Dan kemudian mereka berkata lagi secara mengejek, kalaulah berlaku yang demikian, sudah tentu kembalinya kita hidup semula itu satu perkara yang merugikan. Kalau betul jadi, maka itu perkara yang sangat merugikan. Dan inilah yang mereka menyatakan, li'annana lilqiyami li'annana min ahli nar. Sebab apa mereka kata rugi? Sebab kalau bangkit semula pasti masuk neraka. Kan? Sebab itu orang yang dia tak belajar baik, dia memang malas, maka kalau tak ada keputusan, lebih baik. Kan tiba-tiba diumumkan tidak ada ujian penilaian sekolah rendah, UPSR. Budak yang tak belajar suka kan? Suka apa? Tak ada. Daripada darjah 1 sampai darjah 5 main, malas. Tiba-tiba tak dapat SU, suka. Tapi pelajar yang dah ada target, kan dia ada sedih sikit. Mak ayah pun sedih juga. Dah masuk tuition daripada darjah 1 tau. Ada orang masuk tuition tadika. Hebat betul budak ni. Tadika mak ayah untuk tuition. Sampai darjah 5, tiba-tiba UPSR tak ada. Apa rasa? Sedih lah. Tapi pelajar yang malas, kan, yang tak belajar, dia pergi seronok ni. Macam juga PT 3 cancel.
Yang tak belajar seronok, yang belajar daripada awal, ya Allah, dia mesti nak, ni anak saya dah 6 ni, tengah fikir ni, nak pergi di mana lepas ni? Guna apa nak pergi, pasal tak ada. Itu duk fikir, apa nak guna. Jadi di kalangan mereka yang tak belajar, apabila tak bangkit, dia akan rasa suka. Tak ada peperiksaan, tak ada penilaian. Tapi di kalangan mereka yang belajar, maka mereka akan seronok dengan penilaian. Sebab itu orang kafir ketika mana dia kata, kalau betul dibangkitkan, kami rugilah. Kenapa rugi? Sebab mereka memang amalnya jahat. Lepas tu orang yang jahat ni sebenarnya dia tak percaya dengan hari kebangkitan. Walaupun dia kata, saya yakin ada dosa pahala, saya yakin ada syurga neraka, saya yakin ada balasan. Tapi kalau amalnya amal jahat, sebenarnya dia tak yakin. Kenapa tak yakin? Kalau betul dia beriman, dia akan dibangkitkan, dia tak akan jadi jahat. Ini sepatutnya. Tapi malangnya, saya beriman, saya tahu ada syurga neraka, tapi tengok buat jahat tu. Maksudnya dia tak yakin dengan hari kebangkitan. Orang yang yakin dia akan kata, rugilah kalau kami dibangkitkan selepas daripada kematian. Dan kemudian, fa innama hiya dzajratun wahidah, menghidupkan semula tidaklah sukar kerana berlakunya perkara itu hanyalah dengan satu jeritan yang terbit dari tiupan sangkakala yang kedua. Jadi Allah menjawab pada ayat yang ke-13, Allah kata sesungguhnya untuk bangkit itu tidaklah menjadi payah, hanya tiup sangkakala yang kedua, malaikat akan meniup dan pada ketika itu akan dibangkitkan secara berbondong-bondong. Ketika itu manusia akan datang dengan datangan yang cepat. Mereka akan datang sekaligus. Dia bukan bangkit seorang-seorang, bangkit seorang. Tak ada. Dia bangkit sekali. Apabila dia tiup saja, semua bangkit. Kalau seorang-seorang, lambat lagi, elaklah dalam kubur. Tenang. Tak. Tiup sangkakala yang kedua, semua pergi. Cuma hitungan amalan ikut giliran. Ataupun tengok keadaan amal masing-masing. Kita jangan fikir Allah nilai seseorang itu nanti pada padang mahsyar dengan nilaian akal kita. Kena queue macam ambil nombor tu, nak pergi mall, nak pergi mana-mana ambil nombor, lambat lagi lah nak kena nilai amal. Tak, itu bukan cara penilaian Allah. Dia bergantung kepada keadaan masing-masing. Boleh jadi yang paling akhir hidup, maksudnya dia lah yang paling akhir surat beranak yang keluar di dunia, dia paling akhir. Boleh jadi dia yang pertama, dia akan dihitung amal oleh Allah selepas Nabi Muhammad lah. Jadi dia akan, boleh jadi kita tak tahu. Ini bergantung kepada kehendak daripada Allah, bergantung kepada amal mereka masing-masing. Jadi Allah tiup sahaja, maka pada ketika itu mereka akan dibangkitkan daripada kuburnya. Fa idza hum bis-sakhirah, dan pada ketika itu Allah menyebutkan yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi yang putih rata. Jadi ketika mana Allah tiupkan sangkakala yang kedua dan kemudian mereka akan bangkit, fa idza khalaiqu jami'a ala wajhil ard ba'dama kanu fi batniha, semua akan berkumpul dan berhimpun di atas muka bumi setelah mana mereka berada di dalam bumi. Awalnya dalam bumi, dalam kubur. Tiup saja sangkakala, semua keluar ke atas bumi. Summa dzukira ta'ala qissatu Musa. Jadi selepas daripada Allah sebut ni, Allah kata manusia akan dibangkitkan dalam keadaan dihamparkan bumi, dan memang disebutkan padang mahsyar tu sifatnya hamparan putih. Kan, hamparan yang mendata, putih. Ketika itu tegak, dia tak ada gunung ganang, tak ada bukit bukau, tak ada permukaan yang tidak rata. Semua rata. Rata supaya apa? Terlihat manusia pada permukaan yang rata. Semua akan kumpul mereka masing-masing. Oriana dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Tak ada pakaian yang melindungi mereka. Jadi mereka semua akan dihamparkan dan mereka bangkit sekaligus. Tiup sangkakala sahaja bangkit. Dah tak ada dah kejadian berperingkat. Dia beza dengan kejadian manusia di dunia. Allah bukan tak boleh jadikan tiba-tiba kan, terus lahir. Kahwin, lahir terus. Boleh tak? Boleh. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan kata itu mustahil bagi Allah. Tak. Boleh. Boleh. Tapi Allah nak bagi takkanlah gitu, pelik kan.
Tiba-tiba kan kita jumpa kawan tu, bunyi dengar suara baby tu daripada mana datang? Anak akulah. Bila masa ngandung, tiba-tiba nak lahir. Keluar anak tiba-tiba. Kan semalam baru kahwin, hari ni anak dapat. Kan pelik. Allah bagi persediaan. Tengok Allah punya cantik aturan kehidupan. Melalui perkahwinan, lepas perkahwinan melalui hubungan, lepas hubungan ada pula hamil, mengandung 9 bulan 10 hari. Persiapan ini dipanggil persiapan. Supaya manusia bersedia jadi bapa, jadi mak, tapi tak sedia juga. Lahir-lahir anak macam tak ada anak, tak boleh. Jadi ini pun semua persiapan. Dan kejadian itu Allah cipta dengan baik. Kan, dalam rahim. Dengan baik, ada dia punya peringkat demi peringkat. Daripada segumpal air kepada segumpal darah, dan kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang. Ini semua aturan yang Allah jadikan. Cantik. Tapi adakah Allah tak boleh jadikan sekaligus? Boleh. Nanti Allah tiup, bangkit terus. Ini semua ciptaan Allah. Kita jangan kata ada yang mustahil bagi Allah. Allah nak cipta, dengan mudah Allah boleh cipta. Sebagaimana Allah cipta Nabi Adam tanpa ada ibu dan ayah. Boleh. Sebagaimana Allah cipta Nabi Isa tanpa ada ayah. Jadi Allah boleh buat tak? Boleh. Ini semua kehendak daripada Allah. Apatah lagi nak bangkit daripada kubur, daripada asal usulnya ada. Ada kepada ada. Kan? Ada, tiada, kemudian ada semula. Lagi senang. Kita asalnya kosong. Tak ada apa-apa. Mak ayah kita kahwin, kemudian melakukan hubungan suami isteri, baru kita wujud. Asal ada tak? Tak ada. Zaman atuk kita tak ada pun. Tak ada, benih pun tak ada. Tapi tiba-tiba boleh dapat. Sebab Allah telah ciptakan. Daripada kosong kepada ada. Apatah lagi daripada ada dalam kubur. Ada dah dalam kubur, cuma rosaklah. Tulang belulang reput, kemudian hancur, anggota badan dah habis. Tapi nak bangkit senang tak? Semudah bagi Allah. Allah tiup sangkakala, maka pada ketika itu telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan sambung insya-Allah pada 2 minggu akan datang. Kuliah kita setakat ini dikehendaki untuk dilakukan 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali ni dia ada pelbagai sebab. Ada masjid memang belum mula pun. Saya faham. Sebab dengan faktor keuangan dan lain-lain, ada masjid terpaksa pecat beberapa orang. Tapi tuan-tuan jangan pecat saya, sudahlah, tu je. Jadi nak sebut bahawa kita memahami keuangan masjid. Jangan risaulah tuan-tuan kata, oh ustaz, cuma saya pesan kepada semua, saya kata kalau dah 2 minggu sekali ni, nanti saya bimbang kalau tiba-tiba ada lamaran. Ustaz, Sabtu. Saya pun selama ni memang ramai minta Sabtu. Tapi saya kata tak boleh, Damai Jaya. Gila-gila lah, marah tau. Tuan-tuan, Damai Jaya ni banyak kali kena marah. Kena marah dengan pihak lain lah. Apa 4 minggu Ustaz Omar? 2 minggu dah lah dia marah. Tapi tak payah sebutlah siapa yang marah kan. Tapi nak kata dia marah tu marah berkehendak kebaikan, bukan marah sebab sekian-sekian. Jadi kalau begini, maksudnya kalau nanti ada yang melamar, maka saya kena raikan lah. Tapi bagi saya tak apa, tuan-tuan jangan risaulah. Tapi yang 2 minggu tu confirm. Cuma yang ada minggu-minggu yang selang, kalau ada yang melamar, saya akan raikan insya-Allah. Jadi ini kita kata, kita tengoklah kalau raikan itu tetap ataupun raikan itu sifatnya interim, sementara. Boleh jadilah, tapi tengok keadaan. Jadi ini semua kita memahami dengan faktor-faktor keuangan. Jadi cabaran buat diri masing-masing, masukkan duit lebih sikit dalam tabung masjid. Itu je kan. Dah lama kan, dah 14 minggu tak ada solat Jumaat. Ramai, bukan tak ada, ada yang 12, ada 40 tu, tapi maksudnya secara generalnya 14 minggu tak ada solat Jumaat penuh. Ini pun belum penuh lagi. Jadi kalau 1/3, biasa tabung 3,000, 1/3 1,000 lah. Logiknya gitu. Tapi tak dapat pun 1,000 kadang-kadang. Maksudnya kurang. Kita pun faham. Ini semua belum bayar lagi kereta dengan rumah. Dah bayar kereta rumah, lagi kurang tabung masjid nanti. Sebab apa? Sebab manusia kurang nak sedekah. Jadi saya galakkan kita ni semua, penuhkan tabung masjid kat tempat kita lah. Penuhkan, banyak kos-kos yang perlu ditanggung. Jadi kerana itu, kalau boleh kita penuhkan tabung masjid, mudah-mudahan kita dapat mengimarahkan rumah Allah sebagaimana sedia kala. Dan kita faham memang keuangan masjid sumber utamanya adalah tabung Jumaat. Itu utama. Jumaat tak ada je, hilang. Sebab tu kalau macam surau saya baru dapat solat Jumaat, dia jadi lain macam pula, meriah. Sebab apa? Selama ni tabung Jumaat tak ada.
Tiba-tiba dapat surau Jumaat, oh lagi seronok dia. Macam-macam ustaz dia panggil. Itu lain pula cerita. Tapi kepada masjid yang biasa tabung banyak, tiba-tiba jadi sikit, dia jadi lain cerita. Jadi saya memahami perkara tersebut, insya-Allah kita akan teruskan istiqamah minggu kedua dan minggu keempat tiap-tiap bulan, insya-Allah. Kalau ada menambah kebaikan nanti, insya-Allah kita akan cuba umumkan, dan saya yakin memang pihak masjid semua akan buat yang terbaik untuk kita, dan kita doakanlah mudah-mudahan dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini, Allah pulihkan negara kita. Tapi saya sebut tadi pada permulaan, jangan terlalu seronok, sebab kita belum menang lagi. Kita belum lagi meraih kemenangan dengan angka sifar. Bahkan ada negara yang dah cantik dah, tiba-tiba balik semula ada kes-kes yang terkini. Jadi sebab itu orang pakar kesihatan sebut, dia kata pandemik COVID-19 ni mungkin akan berada bersama kita lama. Maksud lama tu, walaupun mungkin tak ada jangkitan, tapi dia akan ada cerita kita. Pusing-pusing, tak tahu kat mana. Jadi kerana itu, amalkan terus apa yang telah digalakkan. Kita doalah tuan-tuan, tak salam ni rasa macam janggal tau. Tak seronok tak salam. Tapi saya kadang-kadang orang uluh salam je, nak macam mana. Lepas tu basuh tangan lah. Tapi sebolehnya kita elaklah. Kita elakkan daripada bersentuhan, bukan kerana kita, tapi kerana orang sekitar kita. Boleh jadi kita tak kena, tapi orang lain yang kita salam, sentuh, dia akan terkena dengan perkara tersebut. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran yang baik daripada kuliah subuh kita pada pagi ini, dan kita akan melanjutkan insya-Allah pada waktu-waktu yang akan datang. Dan itulah kita panggil iman yang Allah campakkan pada kita, sebab masih rindu dengan masjid. Lama tak kuliah, rasa ya Allah, apa kurang ni? Kenapa ni? Supaya kita dapat terpukul hati kita ni, bahawa kita nak sangat duduk rumah Allah, nak sangat diimarahkan, dan memang Jabatan Agama pun dia menambah baik. Baru seminggu kuliah maghrib dan subuh sahaja dibenarkan, keluar surat baru. Boleh tazkirah Jumaat, boleh kuliah Isyak, boleh kuliah duha, boleh. Maksudnya tambah baiklah. Daripada 40 orang rebut ni. Tanya dekat pengurusi, tanya dekat imam. Berebut 40 orang, hantar nama. Gaduh. Ni jalan tenang berapa pula sembahyang hari ni? Jalan ni berapa? Gaduh ni jemaah dengan jemaah ni. Nak 40 orang. Baru gaduh. Dapat 1/3 pula. Ni tengah gaduh lagi ni. Kan seminggu je 40 orang tu. Lepas tu minggu depan kan dah 1/3 kan. Kita akan tambah baik insya-Allah. Maksudnya kalau situasi lebih baik, akan jadi bagaimana biasa insya-Allah. Jadi sebab tu kita doa. Teruskan, dan kita doa mudah-mudahan boleh penuh masjid, boleh kuliah macam biasa, boleh kita duduk rapat-rapat. Rindu juga duduk rapat-rapat kan. Tapi duduk kat masjid jarang. Duduk kat restoran rapat pula. Jadi apakan daya kita ni kadang-kadang degilnya luar biasa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat kebaikan. Dan saya pun mohon maaf andai kata ada terkasar bahasa dan lain-lain, sebab Ramadan tak jumpa, Syawal pun tak jumpa. Jadi jumpa-jumpa nak raya haji pula. Jadi kalau ada salah silap dulu, saya minta maaf. Dan tuan-tuan doakanlah mudah-mudahan kita terus sihat. Dan alhamdulillah saya rasa di kalangan kita pun semakin sihat dan semakin baik. Tak adalah orang yang ditimpa musibah dan lain-lain. Dan kita doa terus pada Allah, mudah-mudahan Allah bagi kita kebaikan dan berikan kita kesihatan. Dan yang lebih penting, kita nanti kalau Allah nak cabut nyawa kita mati dalam iman dan sempat bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah fa'ana mimma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وأمر لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأسقام والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.